Baik, salam sejahtera murid-murid. Jadi pada hari ini kita bersambung dengan topik fokus yang ke-55. Okay, ini adalah topik yang ketiga terakhir dalam sesi ulang kaji kita. Jadi cikgu menggunakan nota table note untuk hari ini, Cikgu Anas, yang table note yang disediakan oleh Cikgu Anas. Muka surat 23, muka surat terakhir lah. Bab 10, tingkatan 5. Topik kita pada hari ini ialah Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Okay, jadi Malaysia memainkan peranan yang aktif jugalah dalam ekonomi antarabangsa. Jadi terdapat beberapa langkah lah yang telah diambil oleh negara kita untuk uh, menjaga hubungan kita dalam ekonomi antarabangsa. Iaitu antaranya yang pertama kita cuba meluaskan pasaran ekonomi kita. Ya, kita mengamalkan, caranya ialah kita mengamalkan pasaran ekonomi bebas yang ini adalah uh, pasaran ekonomi yang diamalkan dalam kumpulan AFTA ini. Okay. Kelahiran AFTA ini AFTA bermaksud ASEAN Free Trade Area. Maksudnya kawasan perdagangan bebas lah, okay, di dalam di antara negara-negara ASEAN. Jadi negara kita ada menyertai AFTA, okay, dan kita mengamalkan pasaran ekonomi bebas. Okay, apakah yang dimaksudkan ekonomi bebas? Sedikit maklumat tentangnya ialah ekonomi bebas adalah ekonomi yang di mana urus niaga ni antara pedagang ini adalah tidak ada campur tangan daripada kerajaan. Ia adalah secara bebas antara pedagang. Okay, jadi kebaikannya ialah dia boleh menjadikan ASEAN ini tempat yang kompetitif lah produksi dia. Okay. Dan selain itu negara kita juga mengajarkan kerjasama ekonomi dengan negara ASEAN dan kita juga cuba mengurangkan cukai lah supaya dapat menggalakkan perdagangan. Okay. Seterusnya ialah dominasi ekonomi negara maju. Ini salah satu isu ekonomi yang dihadapi oleh negara kita di mana negara maju mengenakan sekatan tarif dan cukai. Okay. Jadi apa yang telah diambil, apakah tindakan yang telah diambil oleh negara kita terhadap tindakan negara maju mengenakan sekatan tarif dan cukai, contohnya terhadap barangan yang kita jual. Jadi dalam keadaan ini, apabila negara maju mengenakan sekatan sebegini, ini menyebabkan kita susahlah untuk menjual hasil kita. Okay, jadi oleh itu negara kita bersuaralah untuk dapatkan layanan yang adil, layanan yang saksama. Bagaimana kita bersuara? Kita bersuara dalam forum antarabangsa, contohnya dalam PBB dan juga APEC. Okay, APEC ni Asia Pacific Economic Cooperation. Jadi dalamnya ada 31 buah negara dan di dalam tu negara-negara ni usahanya untuk meningkatkan ekonomi secara bersamalah. Jadi dalam APEC kita bangkitkan isu ini supaya layanannya sama kepada semua negara. Okay, dan yang akhir nombor 3. Nombor 3 adalah tentang pembangunan ekonomi tiga segi. Jadi negara kita ada bekerjasama dengan negara ASEAN, okay, untuk membangunkan kawasan bersama. Okay. Dan kita rujuk buku teks sedikit lah untuk dapat idea yang jelas. Okay, iaitu di sini kita nampak yang inilah salah satu kawasan segitiganya, iaitu segitiga Sijori, GT Sijori ini maksudnya Singapura, Johor dan Riau. Okay. Jadi GT ni Growth Triangle, iaitu inilah pembangunan segitiga, ekonomi segitiga. Jadi di kawasan ini negara-negara terlibat ni akan bekerjasama lah untuk uh, saling membantu memajukan kawasan itu. Okay. Jadi terdapat beberapa kawasan yang pembangunan ekonomi segitiga ini, ada beberapa kawasan. Di sini ada senarai dia. Indonesia, Malaysia, Thailand, ada IMPGT. Brunei, India, Indonesia, Malaysia dan Filipina ada BIMP EAGA. Okay. Jadi kita kembali kepada nota kita tadi. Okay. Jadi tujuannya mengapa nak buat pembangunan ekonomi tiga segi ini bersama? Tujuannya ialah oh, segitiga. Okey, tapi dalam nota kita dia tulis tiga segi, segitiga. Jadi
tujuannya adalah untuk mendapat keuntungan bersama dan juga mengurangkan monopoli negara maju lah. Sebab negara ASEAN ini kita dapat kerjasama, jadi kita kurangkan monopoli kawalan negara maju dan juga kurangkan kita bergantung kepada pasaran kewangan antarabangsa sebab kita saling bergantung antara negara ASEAN dan tidaklah kita begitu bergantung kepada pasaran kewangan antarabangsa. Dan nombor 4 adalah berkaitan dengan kemelesetan ekonomi pada tahun 1997. Okay, pada tahun 1997 berlaku krisis kewangan di seluruh dunia dan negara kita juga terlibat. Jadi pada masa itu apa yang terjadi ialah nilai ringgit telah jatuh dan salah satu sebabnya adalah kerana ada berlakunya spekulasi mata wang. Spekulasi mata wang ini bermaksud ada pihak yang dia membeli mata wang, dan dengan tujuannya dia beli dengan harga rendah dan dia nak jual pada harga tinggi. Jadi apabila mereka yang membeli mata wang ini mereka buat ramalan, mereka ada pendapat mata wang ringgit akan jatuh, mereka jual lah mata wang ringgit dan apabila mereka jual penawaran, maksudnya mata wang ringgit yang ada dalam pasaran dan permintaan dia, penawaran adalah tinggi, mata wang ringgit yang adalah tinggi manakala permintaan rendah sebab orang ramai sebab dia jual banyak, jadi ada banyak mata wang tetapi kurang orang yang membelinya. Bila ini terjadi nilai ringgit akan jatuh lah. Dan bila nilai ringgit jatuh, apa kesan dia? Salah satu kesannya ialah harga barangan akan meningkat. Kemudiannya berlakunya inflasi. Jadi itu ada dalaman. Luaran pula, bila pelabur luar nampak, oh lama, nilai ringgit sudah jatuh, mereka tak mahu rugi, jadi mereka akan tarik pelaburan mereka. Maksudnya, contohnya ada pelabur luar yang mungkin mereka buka kilang di sini ataupun mereka ada projek di sini, mereka akan cancel projek mereka lah yang dengan kilang di sini. Jadi kita akan rugilah di sana, ekonomi kita akan terjejas lah, merosot. Dan apakah cara dan pada masa itu apa yang berlaku ialah banyak negara yang terlibat dalam krisis kewangan ini, mereka telah dipaksa untuk mendapatkan dana, menerima dana daripada IMF. IMF ini adalah uh, satu tabung antarabangsa, International Monetary Fund. Dalam bahasa Melayu ialah tabung kewangan antarabangsa lah. Jadi negara kita antara negara yang dipaksa untuk menerima dana IMF, iaitu tabung kewangan antarabangsa lah. Tetapi kalau kita terima, maksudnya kita kena ikut syarat lah yang ditetapkan oleh IMF dan mereka boleh campur tangan lah ataupun mengawal ekonomi kita. Jadi oleh itu Perdana Menteri kita pada masa itu tidak terima dan beliau telah gunakan cara lain untuk nak selamatkan ekonomi negara kita, iaitu Tun Dr. Mahathir pada masa itu, Perdana Menteri kita telah menambah kadar pertukaran ringgit Malaysia ke USD, iaitu 1 USD kepada RM3.80 ringgit Malaysia lah. Jadi itu telah berjaya meningkatkan ekonomi kita semula. Dan yang terakhirnya, negara kita juga memainkan peranan mengantarabangsakan sistem kewangan Islam berdasarkan syarat-syarat ini hukum agama Islam lah. Undang-undang agama Islam dan sistem kewangan yang progresif, iaitu yang sentiasa ke hadapan, sentiasa menuju kemajuan, dan kita antara negara utama dalam pelaburan dana Islam dan kita juga menubuhkan INSAIF. Apakah itu INSAIF? Tunjuk sini. Sini gambar dia INSAIF. INSAIF ini adalah Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam. International Center for Education in Islamic Finance. Pusat Pendidikan
kewangan antarabangsa Islam. Okay, tapi kita ingat, actually hanya ingat itu uh, singkatan dia pun dah memadai lah untuk menjawab soalan. Okay, insafe. Baik. Okay. Dengan itu kita pergi kepada uh, soalan. Soalan kita pada malam ini kita rujuk kepada koleksi percubaan negeri 2023 iaitu soalan yang ke-49, soalan dari negeri Melaka. Okay. Soalan dia, jelaskan peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa berikut, iaitu meluaskan pasaran ekonomi. Okay, jadi kita akan cuba jawab A1. Ya, mungkin kecil sikit tulisan dia, juga akan besarkan dulu. Nampak tak? A1, iaitu meluaskan pasaran ekonomi. Bagaimanakah kita meluaskan pasaran ekonomi? Antaranya ialah kita mengamalkan, Malaysia mengamalkan uh, ekonomi bebas, pasaran ekonomi bebas. Maksudnya pasaran kita adalah mengamalkan ekonomi bebas dengan kelahiran AFTA, melibatkan diri dalam AFTA. Selain itu, Malaysia melakukan kerjasama ekonomi dan mengurangkan cukai antara negara ASEAN. Dan yang kedua, ini sambungan sebenarnya daripada tadi, meluaskan pasaran. Kita juga ada melakukan kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Jadi Malaysia bekerjasama dengan negara ASEAN untuk memajukan kawasan bersama. So jadi di sini kita kena ceritakan dalam pembangunan ekonomi segitiga ini, apakah tujuan dia? Tujuan pembangunan ekonomi segitiga adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama. Di samping itu, bila kita dapat bekerjasama antara negara ASEAN, kita dapat mengurangkan monopoli negara maju dan juga kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada pasaran antarabangsa sebab kita saling bergantung dalam rantau kita sendiri. So kita kurang kebergantungan kepada pasaran antarabangsa. Okey, dan itu kita dapatlah 3 markah untuk setiap bahagian. Seterusnya kita pergi kepada soalan B. Buku tentang krisis kewangan Malaysia. Terangkan kesan krisis ekonomi yang melanda kebanyakan negara Asia termasuk negara kita. Jadi yang ini dia campuran. Kita boleh beri fakta, kita juga boleh campur sedikit apa ulasan sendiri. Jadi kesan krisis ekonomi yang melanda kebanyakan negara Asia termasuk negara kita ialah ekonomi terjejas ini mestinya. Hal ini kerana berlaku tadi kita dah ceritakan spekulasi
mata wang ini. Oleh itu, nilai mata wang ringgit jatuh. Kesannya Malaysia didesak untuk menerima dana daripada IMF. Di samping itu, bila nilai mata wang ringgit jatuh, berlaku kenaikan harga barang dan inflasi. Dan bila itu berlaku, berapa isi dah kita tengok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tapi kita tambah satu lagi lah. 6 markah 7 bagi 7. Bila berlaku itu, ah, ma, hmm, hmm, apa-apa sajalah sebenarnya. Maka, bila harga barangan dan inflasi berlaku, maka taraf hidup rakyat akan merosot lah. Okay, maksudnya mereka akan tak cukup. Bila harga barang naik, rakyat, kos sara hidup rakyat, dia tak cukup untuk nak menampung kehidupan dia. Jadi taraf hidup akan merosot. Okay, jadi itu adalah isi untuk soalan B. Kiranya soalan tanya bagaimana kita selesaikan masalah kita menambatkan ringgit kepada dolar. Ha, begini. Okay. Dengan itu, kita sambung kepada soalan C. Soalan C, teliti laporan berita di bawah, huraikan mesej yang terkandung dalam berita tersebut dan cadangkan cara untuk mengatasi masalah lah. Okay, jadi ada dua bahagian. Jadi ingat kalau soalan macam ini, 4 markah kita, 4 isi kita untuk mesej dan 4 markah untuk cadangan lah kita buat. Walaupun dalam perkongsian terkini dalam SPMU ialah 7-1 pun boleh, iaitu 7 mesej, 1 cadangan. Tetapi jalan selamatnya kita buat 4-4 lah. Okay. Jadi kita baca dulu dalam uh, petikan dan kita cari dulu isi berkaitan dengan mesej yang terkandung, apa yang selalu berulang. Salah satunya lah cara yang kita nak boleh cari isi ialah kita tengok apa yang sentiasa berulang dalam petikan. Jadi ekonomi, inflasi menurun, ekonomi. Jadi kita dah tahu lah memang soalan ni tentang ekonomi dan adalah tentang kadar ada berulang juga kadar inflasi, kadar pengangguran, okay? Dan kemudiannya langkah perenggan kedua adalah langkah. Jadi sebenarnya dalam perenggan juga ada sedikit dah diberi cadangan, iaitu langkah untuk mengatasi masalah ekonomi. Okay? Tapi kita bolehlah kita boleh rujuk, lepas tu kita tambah baik. Okay, kita tengok dulu mesej dalam berita. Kita ambil dulu mesej dia, iaitu kadar inflasi menurun. Okay. Kadar pengangguran berjaya mencatat kadar terendah dan kita bagi dia punya ni statistik. Ekonomi Malaysia mampu berdaya tahan. Langkah menstruktur semula ekonomi Malaysia. Ialah menambah, kita tengok mana yang senang lah, menambah baik proses mengendalikan perniagaan. Ini kalau harapannya kita ambil 1-2 pun boleh lah. Tapi kita asingkan dalam beberapa ayat lah. Memperkukuh perkhidmatan awam yang berkualiti contohnya.
mempertingkatkan mutu rakyat. Okay, lepas tu kita tulis. Okey, baik. Jadi kita sambung. Ruangan dia kurang di sini ya. Jadi mungkin cikgu akan type sekali. Lepas tu cikgu akan type dulu message. Lepas tu cikgu akan type kali kedua untuk cadangan. Okay, so message yang terkandung ialah ekonomi Malaysia mampu berdaya tahan. Ini tak payah tukar pun tak apa. Kita ambil sebahagian sahaja. Dan okay, hal ini kerana kita boleh tak apalah guna ni sebab dia ada menjelas kadar inflasi menurun daripada 2.8% ke kepada 2.4%. Kalau nak salin semua pun tak apalah pada Mei 2013 pada Jun 2023. Selain itu, pengangguran juga mencatat kadar terendah iaitu 3.4%. Okay, 3 markah dah dari sini. Tambah lagi, di samping itu, langkah menstruktur semula ekonomi Malaysia ialah menambah baik proses untuk mengendalikan perniagaan dan memperkukuh perkhidmatan awam yang berkualiti. Sekiranya murid-murid rasa tak yakin dengan isi yang kamu ambil ni, ini semua pun ambil lah. Tapi hanya cara tulis saja kita ubah, iaitu kita ambil menambah baik proses untuk mengendalikan perniagaan dan membawa pelaburan-pelaburan berkualiti untuk menjadi pekerjaan bergaji lebih tinggi, titik. Lepas tu kita mulakan ayat baru. Selain itu, langkah yang lain ialah memastikan tata kelola yang baik dan memperkukuh perkhidmatan. Kita jangan koma lah, jangan sambung dengan koma sebab akan potong markah. Jadi sebenarnya kalau kita tulis sampai sini memang dapatlah lebih daripada 4 isi dah, 5 isi di sini. Jadi untuk bahagian message cikgu tulis sehingga sini sahaja. Kita sambung kepada bahagian cadangan. Cadangan mengatasi masalah ekonomi semasa ialah jadi ini kita boleh rujuk hebat best. Kalau murid-murid rujuk sini, sebenarnya dalam kad ini ada 3 bahagian. Dalam jawapan dia ada 3 bahagian. Bahagian pertama yang cikgu highlight sampai ke sini, saya highlight warna oren adalah tentang lebih kepada sosial, lebih kepada lebih kepada politik. Sebab dia kaitan dengan pentadbiran, kaitan dengan sikap yang kita perlu ada untuk mengukuhkan politik negara. Dan kemudian yang bahagian yang saya highlight kuning ini lebih kepada sosial, di mana kita terpentingkan masyarakat, hubungan antara masyarakat, kena kerjasama, kena tolong-menolong supaya hidup bersatu padu. Macam tu, ini lebih kepada sosial. Dan yang akhir sini, yang saya highlight ini sebenarnya kita boleh bagi kepada 3 perenggan bila kita jawab gunakan jawapan ini, dan saya highlight hijau ini ialah bahagian tentang ekonomi. Jadi dalam ekonomi bagaimana kita nak majukan, kita mesti ada fikiran yang terbuka supaya kita dapat menerima ilmu daripada orang lain dan meningkatkan kemahiran. Dan seterusnya lah yang kita lihat, apabila ini berlaku, pemimpin kita akan berpandangan jauh, berwibawa, dan rakyat pula peka terhadap perkembangan terkini di dunia ini. Dan antara langkah yang kita akan buat ialah kita akan menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara lain, dan rakyat pula akan menguasai teknologi terkini. Hasilnya pendapatan negara akan meningkat. Jadi kita boleh gunakan bahagian yang saya highlight hijau ini untuk jawab soalan berkaitan dengan ekonomi, iaitu soalan ini kalau kita lihat dia ekonomi. Jadi yang paling sesuai ialah bahagian ketiga inilah. Jadi kita boleh tulis
cadangan, perenggan kedua, cadangan mengatasi masalah ekonomi semasa. Tapi sebenarnya tak semestinya lah kita guna hanya um, apa isi daripada bahagian itu. Sebabnya kalau kita lihat di sini, masalah ekonomi salah satu yang sangat penting ialah kita nak menarik kedatangan pelabur asing, okay, yang kita nak capai, dan caranya ialah kita mesti ada imej yang baik. Dan sesebuah negara untuk ada imej yang baik, politik dia mesti kukuh. Jadi di sini cikgu akan tambah sedikit lah, iaitu uh, me- adalah mengukuhkan, bolehlah mengukuhkan, menjaga, mengukuhkan kestabilan politik negara. Hal ini dapat meningkatkan, menjadikan imej negara cemerlang dan menarik kedatangan pelabur asing. Ini cara kedua lah. Ha, dan kita juga boleh tambah dengan yang isi tadi. Selain itu, cadangan lain ialah kita perlu berfikiran terbuka. Hal ini kerana pemimpin akan berpandangan jauh dan rakyat pula akan meng- uh, rakyat pula akan lihat rujuk balik. Okey, berpandangan jauh. Oh. Hal ini dapat meningkatkan ilmu dan kemahiran. Okey, kita ikutlah. Kita boleh ikut ataupun kita nak tambah daripada sini. Rakyat pula pekah terhadap isu semasa. Okay. Jadi kita, kalau kita nak sambung balik, oleh itu uh, rakyat akan dapat meningkatkan ilmu dan kemahiran. Contohnya, negara akan menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara lain dan menguasai teknologi terkini. Kesimpulannya, mengukuhkan kestabilan politik, dan tadi yang kedua ialah berfikiran terbuka adalah cadangan mengatasi masalah ekonomi semasa. Baik, itu sahaja untuk perkongsian kita pada malam ini. Kita bersambung lagi pada hari esok. Jadi sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.